mana kita spesifikkan bu macam mana. Dia kata bu macam kelorong. Pandai dia sebut. Oh, bu macam kelorong. Betul ke tuan-tuan bu macam kelorong? Oh, syekh buat tanya kan. Masing-masing ada seorang sikit tahu kan. Dia kan banyak anak sikit lah. Tu pun ada orang tanya, ustaz yang mana boleh buat ambil sembahyang pasal tak najis? Soalan lebih pada kebat. Boleh ambil sembahyang tak sebab yang mana tak najis? Saya kata dia nak ambil sembahyang ni kena ada dua qolah. Syarat dia kena ada dua qolah yang tu. Bukan dua qolah, bukan dua qolah, dua qullah. Qullah maksudnya kepungan. Nak tahu tara mana dua qolah tu, sukatan dua qolah tu, mudah kira lah. Bersamaan 13 tin minyak tanah. Minyak gas kan. Ataupun itulah roti biskut siam kan. 13 tin tu cukuplah dua qolah. Jadi soalan yang cik tanya tu kena pergi cari dululah ayat mani bagi cukup 13 tin minyak tanah tu. Lepas tu mai abang ni saya akan bagi tahu jawapan boleh ke tak boleh untuk nak ambil yang sembahyang. Oh, dengan ayat mani lebih banyak kencing kot. Kan? Untuk dapat sekolah, nak dapat suku koleh pun jenuh jerkah. Kan? Benda tu bukan boleh dia senang-senang keluar. Allah Taala simpan di tempat yang tersimpan rapi. Kan? Sulbi, di tulang sulbi dia duduk. Tulang sulbi tahu nak duduk tuan-tuan? Tuan-tuan? Bukan dia aja tu pinggang. Tulang sulbi ni duduk dekat bawah bungkuk kita tu. Kita punya saraf tunjang ni daripada tulang belakang turun sampai bawah. Pi klinik ada kan? Kita tengok kan di klinik kan dia ada gambar apa ni? Bukan replika, dia gambar lah, dia lekat di dinding kan bentuk saraf tunjang tu. Hak bawah sekali hujung dia jadi cakok gitu. Ujung tu lah tulang sulbi. Itulah tulang terhasilnya yang mani lelaki. Dan tulang tu Allah Ta'ala tak akan bagi hancur. Esok kita akan dimangkitkan di mahsyar dengan tulang tu. Jadi tulang tu zaman Nabi Adam dia ada dalam tanah. Tulang sulbi. Cuma zaman Nabi Adam dah depa saiz besar-besar, tulang dia besar lah. Kita saiz kecil, tulang kecil. Ikut apa nama sukatan badan yang Allah Ta'ala cipta. Kan dia kata dia balik. Keluar ayat dia kata. Dia kata kalau kamu mimpi keluar ayat kamu buat apa? Dan mimpi apa? Dia kata mimpi duduk atas orang perempuan. Disebut spesifik. Budak tu mimpi duduk atas orang perempuan. Saya kata perempuan mana kamu kenal? Tak kenal. Muka tak nampak, mujur tak nampak kata. Nampak lagi haru. Allah tak akan bagi nampak lah. Berasa dia duduk atas perempuan dan dia buatlah benda tu. Kan? Dia mimpi memang sunnatullah. Allah Ta'ala jadikan baligh hamba dia yang bernama lelaki ni dengan cara macam tu. Salah satu cara lah. Cara yang lain mungkin dengan suaranya atau fizikal dia berubah. Kan? Ada yang tak pernah mimpi. Bukan semua orang mimpi. Tanya tuan-tuan sendiri ingat tuan-tuan lu baliang umur apa dan tuan-tuan adakah semua tuan-tuan bermimpi? Tak. Ada orang yang mimpi, ada yang tak mimpi. Tak pernah mimpi. Dia mimpi benda lain lah. Mimpi kan terjun parit ban ke, mimpi kena dengar rimau kan, mimpi tu biasalah. Mimpi main bola ke, tu biasa ada. Mimpi bersetubuh. Ada orang tak pernah. Tapi dia balik bila masa? Bila mana suara dia berubah. Balram suara dia berubah. Daripada suara amrad sudah bertukar menjadi suara yang baligh. Kan macam kita tengok anak-anak terkenal kita lah kan. Daripada dia masa dia kanak-kanak dia berubah suara bila mai umur dia awal belasan tahun. Kan. Saya balik mak terus terang, saya balik 14 tahun. Lewat. Tingkatan 2 baru balik. Darjah 6 tak baliknya saya. Dulu pasal darjah 6 badan kecil. Kan, tak balik ni. Darjah 6 saya tak besar lagi. Udah, abang saya jauh. Kan. Pergi sekolah buat ayak. Masa tu lah kan, bila budak lah darjah 6 kalau tak balik pun kalau buat botol ayak tu kawan-kawan duk kutuk lah kan. Masa tu zaman tu 80-an tu tak apa. Tak apa pun tak kata kat siapa. Malam ni pasal budak cerdik dia ramai dah. Okey nah. Itu syarat ketiga baligh. Jadi bila kita buat uji kaji dekat dia, mengesahkan dia baligh, tak cukup dengan saya buat uji kaji, saya panggil pula bos saya. Masa tu Ustaz Anwar Ismail. Dah tak ada dah pindah pergi Jakim. Naik pangkat. Panggil dia, jom jumpa bos. Bos pun tanya apa lebih kurang, macam mana lebih kurang saya tanya. Bos pun kata okey. Sah kata dia memang baligh. Boleh jadi wali. Kau ada menikah dah, tak ada anak kot. Lama dah cerita ni pun saya ingat dalam 7 tahun lepas dah. 7 tahun lepas. Jadi masa tu dia darjah 6. Kalau 7 tahun lepas lah dia umur apa? 12 tambah 7.
Ha? 18. Ha? 19. Makna dia habis sekolah dah. Kan? Baik. Syarat yang keempat untuk menjadikan ia layak menjadi wali iaitu berakal. Mesti berakal. Maksud berakal di sini merujuk kepada orang gila tidak boleh menjadi wali kerana dia tidak boleh menguruskan dirinya. Nama pun gila kan, tak boleh uruskan diri dia. Semua orang kena tolong buat. Silap-silap pula orang nak tolong buat tu pun dia nanti kacau juga kan. Maksudnya dia nanti marah orang tu pasal dia gila. Oleh itu dia tidak boleh menjadi wali kepada orang lain. Perbuatan dia tidak boleh menjadi wali pada orang lain itu kata syarak adalah lebih utama. Makna kalau tak ada siapa sekalipun tinggal dia seorang gila tapi tak boleh. Kita tak boleh ambil juga dia jadi wali pasal tak layak. Pasal dia majnun. Walaupun dia gila on and off tuan-tuan buat. Kalau gila hak duk tawah duk sa'i tu kan pelabatas kan ada seorang. Duduk sa'i jalan jemaah Badawi. Kadang-kadang pakai kendola, kadang-kadang pakai seluar, kadang-kadang pakai seluar tak pakai baju, kadang-kadang pakai baju semak elok-elok buah dalam ni, long sleeve. Kan? Tu. Seorang lagi duduk kayu sekat. Kau bukan melatih kan? Abang, sengit dah sengit. Nak makan nasi. Tuan-tuan biasa cuba. Biasa kena. Dia kerak duduk main depan bank Islam. Dulu lah saya duk kenal, bila tak ada lah, tak tahu dia puak tepi kot lain kot. Tu baju cantik, baju kadang baju kotak kan, buh dalam. Tu gila lah kan, tak apalah. Dia gila tu sebab dia ditakdirkan jadi begitu dan dia tu tak berdosa. Orang gila tak berdosa. Kan? Sebab Allah Taala angkat dah buku dia, malaikat raqib antik dia tak duduk dah kat dia, angkat pi. Tak ada sebarang suratan amal kat dia. Tertulis pada diri dia start dia balik sampailah dia jadi gila sampai dekat tu lah. Dia start gila tu tak ada buku kan, sampailah dia matilah. Ataupun orang yang dia panggil yang tidak sempurna lah dari sudut akal dia kan, sama ada gila ke ataupun bodoh ke ataupun lembam ni maksudnya macam mana, lemah pembelajaran kot lebih kurang tu lah, OKU lah. Baik. Okey, itu berakal. Yang kelima, tidak mempunyai kecacatan yang boleh menjejaskan pandangan. Makna mata rabun. Rabun tahap kritikal ni, katarak dia selalu tebal sangat sampai dia tak nampak. Kalau kata nisbah kata buang spek ni, dia jadi kelam terus. Ada orang gitu. Dia pakai spek, dia nampak, duduk gitu. Baru nampak buluan hidung kan. Buka-buka kelam tu contoh atas spek dia jatuh, dia sampai nak kenal lagu tu sampai meraba, yang tu tak boleh jadi wali melainkan ada spek. Kan, tengok ni abang ni, seorang yang tidak jelas pandangannya disebabkan terlalu tua atau cacat akal tidak boleh menjadi wali kerana tidak mampu memilih pasangan yang sekufu. Terlalu tua kan, atas faktor usia tu, atau cacat akal kan, kena spastik kan, terancak akal lah, spastik kan, menyebabkan dia mata kabuk kan. Ni dari segi hukum lah tuan buat tak. Dalam masyarakat kita kalau ada lagu tu kita takkan nak ambil dia secara ghalib ni, kita tak ambil lah orang lagu tu. Cuma nak abang dari segi hukum begitu keadaan perbincangan dia. Makna kalau ada sampai pangkat tu tak boleh lah, tak layak dia untuk jadi wali kan, sebab dia tak boleh nak memilih pasangan untuk orang di bawah jagaan itu ataupun anak dia ataupun adik dia siapa-siapa. Sebab dia nak jadi wali, mesti dia kena nak jadi wali pada satu orang perempuan nak menikah. Dia tak boleh nak pilih pasangan yang sekufu untuk si perempuan yang nak menikah ni. Dia tak tahu nak pilih yang mana satu nak beza. Oleh kerana terlalu tua barangkali ataupun kerana tidak ada atau kerana cacat akal. Baik. Jika wali sakit dan pengsan disebabkan sakit kan, lepas tu kolaps, perlu menunggu sehingga dia sedar kerana pengsan yang dihadapi hanya sekejap, ia umpama tidur. Kenyataan ni tuan-tuan puan, kita boleh akaskan atau boleh ambil faham dia di sebalik pengsan tu, maksudnya orang kena sawan. Jenis sawan ni lah, sawan on and off ni. Ada dulu pejabat agama seorang, arwah dia tu pun, kalau tuan-tuan puan biasa kenal ataupun kuat ada jadi berjangkit dia beradik ke kan, Haji Tirmizi, arwah Allahyarham Haji Tirmizi. Dia pergi haji muda, umur 18 pergi haji lah, orang tak tinggi A kan.
Dia ada sawan sikit. Di pejabat agama, apa nama, dia banyak kali lah duk rebah pengsan kan. Tapi masa saya mula masuk tu kita tak tahu dia punya PL tu. Kita tengok dah ada rebah depan kita. Kita nak tolong angkat lah. Dia apa, Ustaz Jeffrey ni. Jiran Menjun. Dia tahu Ustaz, jangan pegang. Jangan pegang. Dia duduk lama dah belah atas, dia tahu lah kita baru masuk. Jangan pegang dah. Maksudnya kita, jangan pegang, jangan duk pergi tolong angkat lah. Kita punya takut. Pasal apa? Nu kawan duk berkodek tu. Baby Ustaz, baby. Kita duk tu maksudnya kita takkan hampa gamak biang dia dulu tu. Kita tak tahu pasal. Kita pun tak apa dah pakat bukan kata Ustaz Zafri, seorang Halim pun kata Ustaz, jangan pegang. Kita pun jauhkan dirilah. Kita tak pasal apa tak tolong ni. Dia duduk kelupuk tu. Baby Ustaz, kalau Ustaz pergi kita sepak Ustaz. Oh iya ke? Pasien tu. Awak jadi ke tu? Kami kena arah tu yang tahu. Kan? Tak boleh kalau dia tengah duk kelupuk baby. Berbuih mula-mula ni baby. Kita tak gamak lah tengok duk baby tu, kita nak pergi tolong sesuatu, buat something lah. Apa nama? Pergi pekuk apa ni, ambil sapu tangan, lap mulut ke apa kan. Orang kata jangan bagi cancar sikit. Jangan. Nanti patah gigi, bagi kain benda-benda gigit. Baby, 5 minit kata. Ustaz Syafri kata, Ustaz tunggu 5 minit, saya kira dia elok. Sungguh. Dia dah pengalaman. Kita baru pertama kali tengok, cempera kita pun. 5 minit saya kira dia bangkit. Dia bangkit. Hei, pening kepala lagu tu lah. Dia kelebak-kelebak lagi, cepih dia bangkit. Jalan buat tak tahu. Kita tengok. Kita jadi heran tengok dia. Loh, ada apa macam tu? Kan? Tu dia panggil sawan on and off tu. Saat-saat jadi, saat-saat tak jadi. Dia memang ada sawan, pasal dulu demam panas. Jadi Allah Ta'ala takdirkan dia pun arwah pun dalam keadaan kerana dia sawan juga. Kan? Dia sawan tu tengah buat biskar. Dia duduk tengok dia balik pada jabat, dia nanti cross kot jalan kot batas ban. Batas ban masuk kot Lahak Kepak kan. Pasal nak pintu ayak tu, dia balik kot tu. Yang ditembus kot pentang tinggi habis je penghujung pakai ban. Jadi masa tengah tu lah ditakdirkan Allah, masa tengah duduk biskar tu dia jadi sawan. Konjongnya terjun pakai ban tu, bersekat timpa dia nak kodek tak boleh, habis humuk tu. Jadi orang jumpa dia di pintu ayak tu, jenazah mayat tu orang jumpa di pintu ayak apa nama, dekat dengan market tu, market Mata Manggih tu, 20 kilo kan. Jadi bos saya masa tu Ustaz Anwar, dia ada yang tu, dia sebagai majikan, dia kena pisah di bilik mayat dia, polis ambil lah pergi bilik mayat belah atas, hospital belah atas, pisah mayat. Ustaz Anwar tak kenal 4 hari baru jumpa. Tak kenal, tu dia je Babylon. Nak cerita pun kan, orang tak ada lah. Tapi itulah pengalaman yang kata sawan lah. Tak boleh. Kalau lagu tu punya keadaan, tak boleh jadi wali lah. Itu contohnya. Habis. Makna dia kata kena tunggu sekejap. Nampak dah abang tu? Jika wali sakit dan pengsan disebabkan sakit, makna dia ada sakit demam panas baru ni, perlu menunggu sehingga dia sedar. Kerana pengsan yang dihadapinya hanya sekejap. Sungguh 5 minit lah. Dia jaga-jaga tu dia normal balik. Dia jaga macam kita. Boleh sembang, boleh makan, boleh main apa, normal. Masa normal tu aku nikahkan dikau dengan apa-apa, boleh lah. Contoh lah kan. Ni cerita kalau sampai tak ada siapa, tinggal dia seorang, tinggal semangga tu boleh lah. Tunggu dia tu Ustaz. Mau kalau ada orang lain tu sebagai wali, maksudnya bukan wali mujbil lah. Dia ni wali akrab, contoh wali saudara. Boleh pilih orang lain, pilih sebab wali akrab ni kita ada pilihan. Tak semestinya ambil dia, kita boleh ambil saudara laki-laki yang lain. Kalau wali mujbil tak boleh lah. Wali mujibir ni wali kuasa veto, ayah ataupun tok wan, dua ni Ayah mana ada dua, ayah seorang tu kan. Ayah tiri tak serupa ayah sendiri, dia mesti kena ayah sendiri, ayah kandung. Ayah tiri tak boleh jadi wali kan. Baik. Yang keenam, wali bukan orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih. Safih ni apa tuan-tuan? Safih ni lembam bukan lembab, lembam ataupun bodoh cerdik. Kalau kata kita ni saudara kita lah kan, saudara mai. Tu dia panggil safih tu. Macam mai tu dia panggil safih. Dia tak boleh nak urus secara normal. Lelaki normal yang usia macam dia, umur dia dengan fizikal dia, dengan akal dia tak balance. Tu dia panggil safih. Kan? Maka dia tak boleh juga jadi wali tu.
Maksud orang yang dilarang oleh syarak membelanjakan hartanya disebabkan safih ialah mereka yang membazirkan hartanya. Dia tak nak menyimpan lah. Kita bagi RM10, data RM10 ni sepatutnya kalau dia tu orang yang lelaki yang normal, RM10 ni dia boleh pekin, kan? Dia boleh simpan. RM1 beli ayam contohnya, kan? RM2 sarapan pagi, contoh begitulah. Ni tak boleh. Kita bagi 10 ni, ingat 10 ni belanja untuk sehari. Tak ada sehari, sepagi habis lah, contoh lah. Ni contoh yang simple. Banyak contoh lain kita boleh ambil dalam jumlah yang banyak. Contohnya duit banyak, 1,000 ke 2,000 ke, dia ada duit banyak, jadi dia tak nak urus duit tu, dia jadi boros. Boros dengan sebab bukan dia tu pemboros, dengan sebab dia tu safih, dengan sebab dia tu kurang cerdik dari sudut pembelajaran, kira-kira tak pandai apa semua, kan. Jadi memudahkan orang nak take advantage pada diri dia tu, nak ambil kesempatan. Jadi tu safih, tak boleh juga jadi wali tu, kerana membazir. Mereka, yakni orang golongan safih ni, tidak boleh menguruskan dirinya, tentulah lebih utama lagi. Nah, mereka tidak boleh menguruskan orang lain. Jadi nak dia wali, dia nak nak urus diri mereka sendiri pun tak lepas. Dia nak pergi tolong urus orang di bawah jagaan, contoh adik dia ke ataupun anak dia, lagi-lagi tak boleh, ya. Kan? Itu contoh syarat yang kelima. Syarat yang keenam, syarat yang ketujuh, bukan orang yang berihram. Yang ni clear lah, tuan-tuan faham dah ni. Kan? Bukan orang yang berihram, yakni orang yang sedang berihram haji atau umrah tidak boleh mengahwinkan orang lain, sebagaimana yang difahami daripada hadis sebelum ini yang bermaksud orang yang berihram, yakni lelaki maupun perempuan, tidak boleh berkahwin dan tidak boleh dikahwinkan, yakni dengan perempuan yang berihram ataupun tidak berihram. Boleh faham tak kenyataan tu? Dia boleh jadi wali tapi tak boleh berkahwin saja, kan? Orang yang bukan berihram ni. Okey, peringatan, nampak dia abang? Baca tentang peringatan tu. Jika syarat di atas tidak ada pada wali terdekat, hak sebagai wali berpindah kepada wali selepasnya yang memiliki syarat-syarat wali yang sempurna. Nak bertukar wali dah maksudnya. Kecuali dalam masalah wali yang berihram, nampak dia abang? Wali yang berihram, ia tidak berpindah kepada wali selepasnya. Maksudnya tak boleh tukar wali. Contoh, kita pergi buat haji, kita dalam ihram, kita diharamkan ataupun ditegah untuk berkahwin ataupun mengahwinkan orang, tetapi kita masih lagi ada layak untuk menjadi wali. Dia tak sama tu, situasi yang berbeza. Untuk jadi wali dia boleh, tapi dia tak boleh bagi kahwinkan orang tu. Cara lagu mana? Dia wakilkan kepada satu orang untuk nikahkan anak dia, contoh. Tapi dia dalam ihram, tu boleh. Faham tak ni? Jangan keliru nak. Dia hanya tak boleh bagi kahwin orang. Contoh, dia sebagai wali di Mekah sana, dia pergi bagi menikah anak dia juga, contoh di sana, dengan tuan Arab manakah, aku nikahkan dikau dengan anak aku nama dia dalam keadaan ihram, tak boleh. Tetapi faham tak nak? Anak dia nak menikah dengan satu orang tuan Arab contohnya, dia boleh wakilkan wakalah nikah tu pada satu orang lain. Satu ustaz ke apa ke, satu syekh ke apa, tolong bagi menikah anak aku. Tu boleh, sebab syarat dia jadi wali tu tak luput. Dia masih layak jadi wali walaupun dia dalam keadaan ihram. Yang tak boleh, dia pergi menikah sendiri ataupun dia bagi menikah orang. Yang tu tak boleh. Itu maksud yang ditegah dalam syarak tu. Ia tidak berpindah kepada wali selepasnya. Pasal apa? Maknanya tak boleh lagi nak cari wali lain, sebab dia layak jadi wali tu, orang yang dalam ihram ni. Kerana berihram tidak membatalkan hak-hak wali, nampak dah bang? Selagi dia masih adil, maksudnya dia dalam keadaan adil lah, maknanya tidak fasik, tidak buat benda-benda yang mungkar, dan boleh melihat. Tu sebab apa isu boleh melihat tu, pasal dia nombor 5 tu, nampak dah bang? Kan? Tidak menjejaskan pandangan, maknanya dia ni normal macam kita lah. Contohnya macam kita lala ni, tuan-tuan ada ni, kita masih lagi boleh melihat dan kita dalam keadaan adil, tak buat benda fasik. Tiba-tiba tuan-tuan dalam keadaan haji ataupun umrah ihram, tuan-tuan boleh jadi wali, cuma tuan-tuan tak boleh bagi menikah orang. Contoh, saya dalam ihram, saya sebagai juru nikah, saya tak boleh bagi menikah orang walaupun saya ada kelayakan boleh bagi menikah. Tak boleh saya bagi menikah sebab saya dalam ihram. Itu maksud dia. Cuma yang dilarang ialah mengahwinkan sahaja. Nampak tu? Clear tu kenyataan dia, kan? Cuma yang dilarang mengahwinkan saja. Dia pergi bagi menikah tu, dia wali, dia sendiri akad. Aku akad, aku nikahkan dikau dengan anak aku Fulanah binti Fulan dengan kau nama sekian-sekian-sekian.
Tak boleh pasal dia dalam ihram, tak boleh, haram dan tak sah pun. Haram satu dan tak sah. Bukan takat haram, dia kena dam pula. Nah, dia langgar pantang larang haji tu ataupun umrah kan. 13 pantang larang tak boleh. Kena dam. Baik. Pasal apa sebut dam? Dam apa maksud dam? Dam ni bahasa Arab mah, bukan dam yang naik haji tu. Damun. Damun maksud dia darah. Dam ni maksud darah. Bila kata kena dam makna kena bayar nilai sembelihan. Jenis kalau dam kambing, bayar nilai kambing berapa ringgit. Ataupun banyak kambing betul, kena pergi sembelih. Kan dia panggil dam ihsal kan. Ada banyaklah kalau kita mengaji bab haji dia akan nabaklah. Dam ihsal ni dam apa kan. Okey. Baik. Walau bagaimanapun kata musannaf, dalam keadaan wali berihram, hak mengahwinkan berpindah kepada sultan. Ni contoh dia. Kalau kata wali ni tak boleh nak bagi menikah orang ketika tu, dia boleh wakilkan kepada orang lain. Maksudnya wali hakim lah. Contoh pak ada di Mekah. Ni cerita ni kalau situasi tu berlaku kepada kita lah. Anak ada dalam Malaysia, pak ada di Mekah. Tak kira lah Mekah tu atas dua sebab lah. Bukan pergi kerja tak mati diri. Pergi dalam dua sebab, sama ada buat haji ataupun buat umrah dalam keadaan ihram. Kan? Nak tunggu pak balik lambat. Kalau umrah boleh gagah, haji lambat kan. Maka bolehkan pak tu, maksudnya wali hakim tu boleh mengambil alih, take advantage balik kuasa bapa tu untuk menikahkan anak dia dalam Malaysia ni. Kan? Kalau nak buat, kalau kata tidak, kena buat wakalah lambat lah. Kalau wakalah kita dalam Malaysia ni boleh gagah tunggu. Arab Saudi nak sampai bila? Nak buat pos wakalah, surat wakalah tu, mewakilkan saya nama sekian-sekian, IC sekian-sekian, mewakilkan kepada nama sekian-sekian untuk menikahkan anak saya nama sekian-sekian dengan lelaki pasangan pilihan nantinya dengan nama sekian. Dia lebih kurang gitu dia punya turutan ayat dia. Lepas tu nak kena post pula surat tu, buat main ke Malaysia, bawa pula perempuan tu kena bawa pula surat tu mai jumpa pula naib qadi untuk dia baca pula lafaz itu yang untuk dia nak baca pula depan juru nikah, untuk juru nikah terima wakalah tu. Jadi proses yang ambil masa panjang. Maka cara yang mudah yang syarak benarkan, hakim terus take over terus kan. Hakim mahkamah syariah lah. Makna hakim mahkamah syariah tu bukan hakim betul tu. Memanglah hakim betul. Macam mana nak abang tuan-tuan Memang kuasa tu kuasa mutlak hakim. Hakim boleh nikahkan, tapi takkan hakim nak turun menikah. Jenuh lah dia. Hakim seorang tu lah. Kena kali tu nak menikah sampai 10 orang. Tak boleh. Jadi sebab itulah gunanya saya ni. Saya siapa? Kami juru nikah ni. Kamilah jadi wali hakimnya. Kami ambil jawatan hakim tu untuk menikahkan orang yang dalam keadaan ihram ni. Kelayakan kami yang diiktiraf oleh sultan, oleh agung. Macam Pulau Pinang tak ada sultan, kita pakai agung lah. Sebab tu saya punya tauliah saya sebagai juru nikah ni bukan gubernur bagi. No. Sultan ni, sultan pula agung. Kita Malaysia, Pulau Pinang negeri Selat, Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak, 4 negeri ni negeri yang tidak ada sultan, kita pakai gubernur. Maka Seri Paduka Baginda yang memberi tauliah. Kan? Time saya dulu siapa dia tahu? 2010. Terengganu apa nama? Sultan Mizan. Sultan Mizan Zainal Abidin, dia yang bagi tauliah. Sign tu bukan sign photostat sign hidup Surat pentauliahan yang mai pada Istana Negara masa tu bukan sign photostat punya. Sign hidup. Memang pen original punya. Tengok. Kita scan tengok guna alat kita, tengok memang pen naik punya. Bukan photostat kenal dia copy lain kan. Nak kata memang agung sign betul. Sebab ada orang kata betul ke agung sign, takkan siapa sign. Mana boleh tanya aku tu kan. Benda tu sulit kan. Dibawa secara rapi, bukan main. Surat yang awatikah lantikan kami juru nikah ni bukan hantar pakai pos laju tuan-puan. Kan? Bukan pos laju. Walaupun pos tu laju sungguh. Kan? Hantar ni esok sampai tak? Pengarah jabatan kena pergi sendiri turun di Istana Negara. Pergi ambil. Pengarah jabatan diiringi dengan YDP. Majlis. Masa tu inilah Wabi apa dah? Timbalan Menteri ni apa nama? Mantan Perangan ni. Tasik Kulgong. Wabi Syabuddin. Masa tu dia. Masa tu dia jadi YDP majlis. Dia kena turun pergi jumpa Sultan Mizan. Buat balik dengan penuh
apa nama merafak sembah tu kan. Benda tu dia penting kan, dia kalau boleh hantar paper laju kan. Datuk B apa dia panggil Datuk Bijaya apa tu nama dia punya tu, yang orang kanan mengesahkan. Okey, tu wali sultan dia panggil. Baik, habis. Bahagian-bahagian wali pula. Yang kita duk abang sebenarnya kan. Tuan-tuan biasa dengar lah, tuan-tuan biasa dengar saya sebut apa? Bahagian-bahagian wali. Wali terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dia panggil wali mujbir. Tu. Yang kedua wali tidak mujbir ataupun wali ikhtiar. Dalam wali ikhtiar ni banyaklah nama tu. Wali ikhtiar tu umum. Kalau kita nak spesifik dia, dalam wali ikhtiar itu ada nama dia wali aqra. Dalam wali ikhtiar juga ada nama dia wali ab'ad. Dalam wali ikhtiar juga ada nama dia wali adal. Banyak. Apa benda ni? Kita tengok lagi kalau dia sampai, dan kalau tidak saya abang saya siaplah. Wali mujbir ni iaitu wali yang ada kuasa penuh. Wali mujbir ni hanya untuk dua orang saja ada dia punya kelayakan, iaitu ayah dan juga tok wan. Datuk. Ayah kepada ayah kita tu. Belah ayah, belah mak tak masuk buku langsung, tutup buku. Tu dua wali mujbir dia panggil. Wali yang ada kuasa veto, maknanya dia ada kuasa untuk mengahwinkan anak di bawah jagaan dia ataupun cucu di bawah jagaan itu tanpa perlu meminta izin kepada anak dara. Syarat dia anak dara sahaja. Kalau anak dia tu janda ataupun balu, tak boleh. Dia mesti kena dapat persetujuan tuan tubuh perempuan tu lah. Walaupun dia wali mujbir, walaupun dia wali ayah sekalipun, oleh kerana anak dia tu janda, nak menikah lain, suami meninggal dan sebagainya, dia tidak boleh pergi duk kata kat anak dia, minah weh, ayah nak pergi hang menikah dengan kawan ayah sendiri, contohlah kan, contoh. Walaupun contoh tapi tak, benda tu tidaklah kata tak logik, tak mustahil benda tu boleh berlaku tak. Ayah nak pergi menikah hang dengan kawan ayah, kawan baik ayah ni, ayah percaya dia, hang jangan takut lah. Ayah percaya, warranty 2 tahun. Warranty itu lain, garanti lain lah. Garanti makna kata rumah tangga hang bahagia. Mana boleh ayah kata gitu? Ayah pun satu kan, tak boleh. Mana boleh warranty? Ni bukan blender kan, nak boleh warranty tu kan. Ni bukan peti air, ni lifestyle. Mana boleh kata warranty? Tak ada warranty kan. Kita harap Allah Ta'ala pelihara lah. Tu ya doa kan, barakallahu lakuma kan, wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa kita minta kepada Allah Ta'ala, rumah tangga tu bagi bahagia. Mudah-mudahan kita buat tu, mudah-mudahan. Kita bukan tahu ke depan esok nak jadi apa. Maka ayah kata dekat anak hak janda ni, ayah nak pergi menikah dengan satu orang nama sekian-sekian. Ayah percaya dan yakin dia ni orang yang baik. Ni anak janda ni, tak boleh ayah dia suruh. Masa seolah ayah dah paksa, tak boleh. Melainkan memang anak janda tu kata, ikutlah ayah, saya ikutlah apa yang ayah tentukan. Kalau ayah kata elok, eloklah bagi saya. Itu tak apa. Maknanya dia ada bersuara. Maknanya dia tak terus ayah kata, hang mesti kena menikah dengan dia. Hang tak menikah, aku tak mangku hang anak. Tu pak bengong nama dia. Tak maaf lah kan kalau bahasa tu kasar sikit. Mana bapak ni, kita semua lah, tuan-tuan semua bapak-bapak ni kena tahu dari sudut hukum, kalau anak kita janda, kita tak boleh paksa dia suka-suka kita, tak boleh. Kita hanya ada kuasa ke atas anak kita yang nama dia dara, yang masih anak dara. Dalam kitab ni ada beritahu, mungkin bukan malam ni tak ada baca, mungkin lagi 2 minggu. Ta'rif dara ni macam mana kan, dia ada beritahu. Nanti kita tengok. Itu wali mujbir. Yang kedua, wali tidak mujbir atau wali ikhtiar ataupun wali biasa, kata musannaf di sini. Baik, dia terjemuh di sini. Nombor 1, wali mujbir. Apa itu wali mujbir? Wali mujbir hanya terhad kepada bapa dan datuk, yakni bapa kepada bapa sahaja. Clear tu? Faham dah? Wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja. Nampak dah bang? Wali mujbir ni hanya kuasa veto. Mujbir tu hanya tertumpu kepada anaknya yang berstatus dara sahaja. Okey? Janda ataupun balu tak boleh. Sebab dia sudah ada pengalaman berkahwin, maka dia boleh buat keputusan sendiri. Dia tak perlu kepada ayah dia bagi satu keputusan. Cuma walaupun dia janda, walaupun dia balu, dia tetap wajib memerlukan wali. Boleh faham ni? Macam musim-musim lah.
Walaupun dia janda, walaupun dia balu, dia masih lagi memerlukan ayah dia untuk mewalikan nikah untuk diri dia. Dia tak boleh nak pandai-pandai menikah sendiri, tak boleh. Tak sah. Pasal dia perempuan, mana boleh. Kan? Dia mesti kena ada wali. Cuma wali dia tu, ayah dia tak boleh paksa dia nak menikah dengan siapa-siapa, tak boleh. Pasal dia berstatus janda ataupun balu. Nah, wali ayah ni dia hanya boleh paksa anak dia, anak yang berstatus darah sahaja. Tetapi syarak bagi tahu juga, walaupun begitu, walaupun ayah ni ada kuasa veto, boleh paksa anak ni menikah dengan siapa-siapa yang ayah dia berkenan, sayugianya, bahasa kitab lama dia kata sayugianya. Apa maksud sayugia? Tuan-tuan mengaji kitab lama kan? Ustaz Ramli ajak kitab lama, Ustaz Cik Doris ajak kitab lama tu, semua kitab lama tu ada jumpa perkataan sayugia. Biasa dengar perkataan sayugia. Bukan sayong dia, sayugia. Apa dia sini? Tahu? Tahu hangguk? Tak tahu geleng? Muslimat tahu sayugia? Siapa tahu? Teka api kan berdosa pun, nak tahu ya, tahu tak tahu. Kan? Pengajian dua hala. Ni saya seorang duk tanya, kan tuan-tuan balas balik. Apa dia? Selalunya. Lagi. Andai kata. Oh, ini lagu puisi, andai kata. Kan? Okey, saya bagi tahu lah jawapannya. Sayugia ni makna sepatutnya. Tu bahasa kitab lama. Kitab ni barulah, ni saya lintasan kepala saya lah. Sayugia tu maksudnya sepatutnya. Okey? Baik. Sayugianya, walaupun bapa tu dia wali bujbir, dia boleh paksa anak dia menikah dengan siapa-siapa. Sayugianya, sepatutnya. Sunat. Bapa ni sebagai ayah ni, tanyalah sepatah dua kat anak ni walaupun dia anak dara. Islam dia nak lagu tu. Makna walaupun kita ada kuasa veto, tapi janganlah terlalu rigid sangat dalam kevetoan kita tu. Tu ayat tu tambah sendiri tu. Mana ada imbuhan kevetoan tu, saya sendiri reka. Kan? Tak bolehlah guna veto kita sampai kita tak fikir langsung hati dan perasaan anak tu. Dia bukannya menatang, dan dia bukannya orang kata apa, budak kecil ataupun orang tak boleh fikir. Bagilah peluang dia pilih. Sebab yang nak menikah dia, bukan kita. Nak kena tabuh esok pun dia, bukan kita. Kena fikirlah masa depan dia tu. Jadi kita tengok kalau dia betul suka, sayang, cinta semua. Tapi cinta ni tak boleh mendatangkan kebahagiaan pun sebenarnya. Cinta tu hanya sementara aja. Ataupun handsome, ataupun lawa. Itu bukan jaminan untuk bahagia. Jaminan untuk bahagia ni taqwa. Taqwa. Itu jaminan untuk bahagia kan? Bukan taqwa, taqwa. Okey nah? Tanyalah sepatah kat anak dia, mau tak ni ayah nak pergi menikah dengan nama sekian-sekian ni, hang setuju ke tak? Jadi nak tahu macam mana anak tu setuju tak setuju. Dalam syarak dia kata apa nama dia panggil apa dia kata sebut apa? Dalam istilah apa nama dia kata taskun. Taskuta maksudnya apa? Uskut. Diam. Dia diam tu makna dia setuju. Anak dara biasa betul lah. Dia akan diam. Dia malu, tak ada pengalaman dia. Dia sengap lah. Ni anak dara zaman dulu tuan-puan, bukan anak dara lah ni. Sebab tu kitab ni turun di zaman dulu. Anak dara lah jangan buat gitu. Dia tunjuk penumbuk kapak dia lagi ada. Ayah pandai-pandai duk pegu saya dengan siapa-siapa. Tu anak-anak yang tak baik gitu. Tak boleh lah buat gitu kat ayah dia kan. Wa na'udzubillah, bukan anak kita lah. Orang lain. Duduk di Zimbabwe. Okey. Tu. Jadi tengok lagi dia kata wali mujbir ni, wali hanya terhad pada bapa ataupun datuk. Okey, tok wan tu wali mujbir berlaku hanya kepada perkahwinan anak dara sahaja. Sama ada ia anak dara tu masih kecil atau sudah besar, berakal atau gila. Kan? Gila kan, anak dara yang gila kan? Kesian tu, bunyi anak dara gila. Kan? Ni gila betul, bukan gila nak apa, gila nak berlaki itu cerita lain kan. Ni gila sungguh. Kan? Allah Ta'ala uji dia jadi anak istimewa kan. Makna wali mujbir tu hanya tertumpu khusus untuk golongan ini saja, iaitu
anak yang masih dara, walaupun dara tu dara kecil ataupun sudah besar ataupun berakal ataupun gila. Oleh itu kata musannif, seseorang bapa atau datuk dibenarkan mengahwinkan anak perempuannya walaupun tanpa kebenaran dan kerelaannya anak tu, kerana bapa lebih mengetahui kebaikan untuk anaknya. Nampak? Clear nah? Dia ada kuasa lah untuk mengahwinkan. Oleh kerana kasih sayang yang mendalam seorang bapa terhadap anaknya, ia hanya akan memilih, ia bapa tu hanya akan memilih suami yang baik sahaja untuk anak perempuannya. Macam kita lah kan, kita takkan nak pilih anak, nak pilih menantu macam anak hantu. Kita mesti pilih anak menantu betul kan. Tompel kata ni bukan menantu, ini anak hantu kata. Bukan anak tu. Kita mau anak menantu betul yang ada akhlak kan, qalbun salim, akhlak yang sejahtera, hati yang sejahtera. Ni qalbun salim maksudnya hati yang sejahtera, bukan merapu tak mau kan. Kita nak yang baik-baik. Okey, mereka berhujjah menggunakan hadis Nabi SAW yang berbunyi, qala Rasul al-ayyimul ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Janda lebih berhak di atas dirinya daripada walinya. Nampak tak? Ini dalil yang qat'i daripada hadis Nabi SAW. Nabi memberi satu endorsement bahwasanya seorang janda ataupun balu ni dia lebih berhak menentukan siapakah bakal suami yang dia nak menikah, bukan wali. Tapi walaupun begitu, wali tetap lagi dia perlukan untuk menikahkan dia. Boleh faham tak situasi tu? Nah, dia tak boleh buat keputusan kata saya tak payah pakai wali. Ada orang kata tak payah menikah, ada orang kata janda menikah tak pakai wali, dia boleh menikah sendiri-sendiri dah. Tak boleh. Kita 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah kan, dalam 4 mazhab kita tu semua nak menikah mesti wajib, bukan mesti harus, mesti yakni wajib kena ada wali. Tak ada wali tak boleh menikah. Jadi nak tak ada wali tu nak kena bincang lah, wali apa kan, wali mujibir ke, wali aqrab ke, wali ab'ad ke, wali yang macam mana ke, kan. Tapi nama kata nak menikah mesti kena ada wali. Itu je keputusannya begitu. Baik, melalui hadis ini kata musannif kita dapat memahami bahawa wali lebih berhak ke atas anak perempuan yang masih dara daripada hak anak perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Maksudnya anak dara ni dia tak boleh buat keputusan. Dia kena minta pandangan wali dia untuk memilih jodoh untuk diri dia yang terbaik. Ni kalau anak dara zaman dulu lagu tu lah biasanya. Anak dara zaman labu ada juga kan. Bukan kata anak dara zaman tak bagus. Tak. Bagus kalau cara mak ayah didik tu kena pada tempat dia, dia pun tak ada tegih-hegih, tak ada. Orang kata apa? Orang kata apa? Kalau bahasa kasar ni kata gatai nak menikah. Kan. Tak apalah dia ada gatai nak nikah tu mujuk. Kalau dia tak gatai nak nikah haru juga. Kan? Takut jadi benda lain. Nah, Islam ni dia memberi kelonggaran untuk anak tu buat keputusan tu. Kan? Cuma janganlah kita kesampingkan ayah ni. Duk jadi dalam masyarakat kita ni, dia tu anak dara. Dia memandai-mandai pergi cari sendiri, sepatah haram apa ayah dia tak tahu pun tentang hal dia nak menikah tu. Pasal ada krisis sikit. Kan? Ada clash sikit dengan ayah ni, tentang mana tak kenal pun tak tahu lah. Masa muka dia tak peduli langsung ke ayah dia. Jadi banyak kes ni saya duk ambil. Kan? Kita sedih kalau kata ada anak-anak begitu. Dia tak puas hati, mungkinlah ada lah masalah ayah ni dengan mak. Kaitan dengan rumah tangga kan. Ayah ni biasa pukul mak sikit kalau guna, pasal mak tu mulut macam longkang. Jadi ayah ni tak tahan sabar, lama dah sabar. Satu hari tu kena roti canai kali pasal mulut longkang. Contohlah. Tak mulut longkang. Tak mana muslimat nah? Bukan muslimat sini, lain. Kan? Mulut longkang. Maki suami babi, maki suami jantan tak guna, maki suami gitu gini apa semua, tak longkang dia tu. Kan tuan kata mulut suci bersih seperti minyak zaitun gitu ke? Tak bau syurga isteri lagu tu kalau kata dia buat kat suami lagu tu. Suami ni tak mau nak kata apa, senyap mah. Dia tahan sabar lama sampai satu peringkat dia pun tak boleh tahan lah. Climax. Kan? Dulu tanduk dia tumbuh sikit lah, tanduk dah panjang sejengkai. Sakit lah. Dia bagi roti canai kat isteri dia. Dia anak-anak tengok. Memanglah kesilapan juga kan. Tapi dia ada tapi lah. Rumah tangga ni macam tu lah, subjektif kan. Kita nak bagi elok,
Kita nak bagi elok seorang, nak bagi pelingkup ni ramai. Jadi dia tidak ada orang kata apa kerjasama dalam kita nak memperelokkan rumah tangga ni. Salah seorang daripada pasangan sama ada isteri ke ataupun suami ke di kalangan dua orang ni, nak seorang tu nak bagi perelok, seorang lagi tak mau bersetuju dengan elok hak nak dibuat. Makna tidak ada kerjasama. Tu tak boleh berpakat. Tak boleh pakat, terpaksa menipu, balik kampung asing-asing. Jadi tak tuan-tuan puan ni? Siapa yang kata kena kat kudah ni kan? Ni bukan saya nak kata siapa-siapa, ni realiti dalam masyarakat kita kan. Jadi anak-anak tengok kelaku-laku tu. Maka anak ni semakin hari semakin membesar, dia tengok dia tak puas hati kat pak dia. Pasal duk labuh mak. Kan? Bukanlah saya cakap ni bukan makna saya memberi satu endorsement untuk tuan-tuan pun boleh labuh isteri dah. Bukan macam tu. Islam tak ajak begitu. Isteri bukan untuk tempat kita lepaskan geram. Kan? Tapi para isteri sekalian pun kena faham, jangan kita terlalu provoke suami ni. Kalau suami jenis baran, kita teruk kan? Tak usah macam tu. Kalau suami tak baran pun, suami jenis senyap, tak kata apa. Senyap bukan takut bini, dia sabar. Kan? Suami hak sengap ni tak balas ni bukan dia takut bini dah. Dia sabar. Dia tak mau nak panjang-panjang, tak mau nak kecoh-kecoh kan. Sebab jenis tu dia lebih suka ambil jalan sabar daripada dia duk nak mengamuk dengan lagi. Kalau jenis tak sabar ni memang kena dah. Jadi kita tak mau lagu tu sampai pangkat jadi duk kena tabuh tak syok kan. Baik. Maka isteri ni anak tak puas hati, maka dia berdendam dengan ayah sehingga kan bila sampai satu tahap dia nak menikah, dia tak peduli ke ayah untuk menjadikan wali dia. Sanggup dia menipu saya. Ini cerita betul ni. Cerita betul ya nak? Dia menipu saya, dia kata ayah dia tak ada dah meninggal. Kita mana nak pita, kita kata betul lah kot. Okey tak apa, kita kata mana bukti ayah kamu meninggal? Dia buat main surat mati. Surat mati siapa dia buat tahu? Sampai teratur tuan-tuan. Punya marah ke ayah ni sampai tak tahu kepala ekor. Dosa satu dah kan. Dia petipu tu dua kali dah. Dosa dan kesalahan. Dia pergi cari surat nikah mak menakan dia. Arwah. Budak pandai ikan temenung ni. Budak pandai ilmu ikan temenung. Kan? Tahu? Budak pandai ilmu ikan celup tepung. Okey? Tahu? Payah ustaz ni kata apa bahasa pelik-pelik keluar. ICT ikan celup tepung. IT ikan temenung. Okey, ilmu IT komputer lah kan. Dia create satu surat nikah exactly macam betul punya. Kita ingat betul dah ayah dah mati. Pandai ilmu tu bagus dah, tapi pandai bohong, yang tu tak kena. Kan? Kita pun demai satu layout depan kita nampak betul original macam pak tu meninggal sungguh. Percaya kita Jadi hakim ni dia nak menentukan hukum, dia tengok apa yang zahir depan dia. Dia mana tahu kalau orang tu tipu. Sama hakim di mahkamah pun, kalau maklumat tu palsu, hakim kena tipu butareh. Tapi kalau dapat tahu betul tipu, makan kuah. Kan? Hakim dapat dia trace kata kita tipu, maklumat tipu melalui sumber-sumber sos-sos yang lain. Ada orang main cerita ke apa, bocok rahsia ke apa, makan kuah. Makan nasi tak ada lauk pakai kuah. Nak abang dah boleh sakit. Tu contoh dia. Okey, jadi kita dapat tahu juga akhirnya tu makan kuah sungguh budak tu. Kan? Baik, jangan sampai lagu tu. Baiklah. Walaupun begitu, dia kata walau bagaimanapun daripada melalui hadis saat tu kita dapat memahami bahawasanya wali lebih berhak ke atas anak perempuan yang masih dara. Nak cukup time dah. Daripada hak anak perempuan itu terhadap dirinya sendiri. Sikit lagi. Nak berhenti dah sikit lagi ya. Walau bagaimanapun terdapat 3 syarat wali mujbir. 3 syarat. Yang pertama, satu Romanis tu dia kata tidak ada permusuhan ketara di antara wali dengan perempuan tersebut. Makna tak ada permusuhan ni anak jagaan kita dengan wali tu tak ada sebarang permusuhan. Cerita macam saya abang tadi lah, musuh sampai sanggup tipu semua ni. Kalau sampai pangkat lagu tu, wali tu dia boleh membatalkan perkahwinan anak dia. Kan? Tu hak dia. Ataupun hakim boleh membatalkan perkahwinan budak perempuan yang mohon tu. Kan? Sebab ada unsur permusuhan yang ketara. Marah sungguh ni. Yang kedua, perkahwinan itu tidaklah sekufu.
perkahwinan itu hendaklah sekufu. Ini syarat untuk menjadi wali mujbir ni. Okey, dia mesti kena pastikan perkahwinan itu hendaklah sekufu wali itu. Sekufu, makna sekufu ni yang sesuai dengan anak dia. Kalau anak dia ni orang yang ada rupa, carilah kita hak rupa ada rupa juga sikit. Bukan kita nak kesamping orang hak tak ada rupa. Ni contoh dari sudut rupa parah. Tapi rupa parah ni tak boleh ambil kira lah sebenarnya tuan-tuan puan. Sebab rupa parah ni dia benar subjektif. Kadang orang tengok rupa tak segak, tapi orang dia sendiri kata segak. Jadi mata masing-masing Allah Ta'ala bagi tak sama. Contoh sekufu ni dari sudut pekerjaan. Contoh saya kata sekufu ni dari sudut pekerjaan. Kalau anak kita tu ada PhD, contohnya doktor falsafah ke doktor apa ke contohnya, kan, dia nak kena menikah apa hak sama gagan dengan dia lah. Tu panggil sekufu. Atas sekufu lagu mana? Dia doktor, dia menikah dengan cleaner. Bukan nak abang hina raja cleaner tu, jangan salah faham. Tak sekufu lah, tak match. Setaraf betul lah. Tak setaraf. Okay, nah? Dia tak ada orang tahu gitu, bukanlah kita nak hina nah. Dalam Islam dia ada kira juga. Pasal apa Islam ambil kira bab sekufu ni tuan-tuan? Pasal kerana sekufu ni lah rumah tangga boleh bercerai-berai. Tuan-tuan percaya tak? Kan tak percaya? Okey. Sekufu ni pun ada orang ambil kira kan. Sebab tu Islam dia prevent siap-siap dah. Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui, dia tahu hamba dia macam mana kelaku buat ni. Kelaku kelakar kita ni Allah Ta'ala tahu. Kita suka lagu ni, kita tak suka lagu ni. Jadi Allah Ta'ala buat hukum siap lah, prevent. Jadi dia mengharuskan sekufu tu berlaku. Ambil kira juga sekufu kan. Kalau anak dara dengan anak terona, macam tu lah sekufu kan. Dari sudut apa nama status. Kalau dari sudut pekerjaan, sama-sama kerja ataupun gaji lebih kurang separah. Kan jangan terlalu sangat ada jurang perbezaan tu. Jadi masalah esok ni. Masalah mana? Masalah kalau masa duk wangi tak apa tuan-tuan, masa busuk. Masa busuk tu yang tu kata rumah siap pahat bunyi, tu tak mau. Masa duk wangi kan tak apa. I love you, you love me green. Pakat-pakat lap. Kan? Masa tak larat nak lap esok ni. Masa tak larat nak lap. Masa tu tak mau. Dia nanti ungkit sampai besar tungau pun disebut. Tak mau tu. Sebab tu Islam dia ambil kira sekufu. Biar sama standard. Bila sama standard, hang nak ungkit apa? Hang gaji dengan aku lebih kurang sama. Contoh kan, kalau jadi berlaku pertikaian di situ dari sudut gaji, maka sama aja. Makna ada sumbangan antara kedua belah pihak, sumbangan tu. Suami ada sumbangan dia, isteri ada sumbangan dia dalam nak menguruskan rumah tangga. Suami beli rumah. Kan tak? Suami bayar rumah, dia beli dan dia bayar atas nama dia, isteri meduk sama dengan suami. Dalam pada yang sama, isteri pula beli kereta. Tu sumbangan tu. Kalau tak beli kereta pun contoh, kereta suami, rumah suami, tapi isteri buat keluar sikit duit gaji dah apa simpanan ke, renovate. Tu sumbangan. Makna di situ tidak ada sebarang pertikaian yang ketara sangat kalau jadi pergaduhan. Makna win-win situation. Kan? Menang-menang kalah. Kalau perbezaan jurang ni sangat, yang isteri ni gaji besar, suami gaji rendah, tu lagi masalah. Kan? Dia jadi ungkitan lah. Kita ni benda tak jadi buruk tak apa, dan jadi buruk esok habis. Tu. Rumah siap, pahat bunyi, itu kan orang tuan-tuan kata. Baiklah. Itu yang terakhir, bakal suami mempunyai mampu. Bakal suami yang nak menikah tu, wali ni dia nak kena make sure, wali nak kena pastikan bakal suami nak menjadikan dengan anak kita tu mempunyai kemampuan menyegerakan bayaran mas kahwin. Ni bukan gamak P.Ramli ni. Hutang bunyi pun. Bukan. Makna dia menikah ni tunai. Dia boleh bagi mahar, dia boleh bagi mas kahwin. Sama ada mas kahwin dalam bentuk mahar mithil ataupun mahar musamma. Apa benda ni mahar mithil? Mahar mithil ni mahar jumlah mas kahwin tu sama nilai dengan mak dia ataupun kakak dia menikah dulu sama. Contoh kakak dia menikah tahun 80-an, harga RM250 contoh. Dia nak ambil juga nilai yang sama, dia menikah zaman 2000-an, ada 2000-an tak ada tu, sebut bila. Tahun 2000 punya area ni, boh enggak 250. Itu dipanggil mahar mithil. Seumpama. Tapi kebanyakan duk jadi dalam masyarakat kita ni mahar mithil jarang jadi. Jarang. Hak duk jadi mahar apa? Mahar musamma. Apa itu mahar musamma? Mahar yang ditentukan. Yang dinamakan. Musamma pada kalimah isim, yang dinamakan, apa yang ditentukan. Hak tu banyak jadi. Tu yang apa masing-masing harga tu kan.
Orang kata hang nak jual anak ke? Kan? Sampai 25,000 mas kahwin, hampir 50,000. Oh. Menungin nyok ni. Hak laki-laki hak suami tu menungin nyok nak cari 50,000. Contoh. Tu pun dia kata ambil kerabat sekufu. Tak apalah kalau dia mampu, tak ada masalah. Kan? Suami tu apa nama tokai kapal. Tak apalah 50,000 sebulan. Ni sebulan pula ni mas kahwin kan. Ni dia nak bersekat pun rakam tak ada, minta 50,000. Jual bersekat tu belum tentu dapat 500. Contohlah kan. Contoh walaupun nampak jurang teruk kan. Nak kata tak boleh lah. Jadi kena pastikan wali ni nak kena pastikan yang bakal menantu dia ni kena ada kemampuan untuk menyegerakan bayaran mas kahwin. Makna tak boleh tangguh lah. Kalau tangguh takut jadi penipuan, ada unsur gharar di situ kan. Hutang apa tak mau lah. Kita biar ada kesanggupan dia untuk menyegerakan bayaran mas kahwin ataupun mahar. Okey nah. Takat dulu pada kali ini. Jadi ya. Tajuk yang lagi akan datang, meminta izin anak dara adalah digalakkan. Tak saat kita abang tu kan. Walaupun tak sampai lagi tak apa, kita baca nanti. Meminta izin anak dara adalah digalakkan. Tajuk yang lagi akan datang. InsyaAllah walaupun kuasa mujibir itu ada pada ayah ataupun tok wan ni, tapi dia kena minta izin dulu tu lebih baik sebenarnya. Syarak lebih anjurkan dia minta izin. Kemudian tajuk lagi akan datang, wali yang tidak mujibir, yakni wali ikhtiar atau wali biasa ni. Wali tidak mujibir ni wali ikhtiar, iaitu antaranya wali aqrab ataupun wali ab'ad. Ni antara wali-wali. Wali saudara atau wali setaraf. Wali aqrab ni wali saudara, seibu sebapak ke sebapak ke. Wali aqrab ni wali saudara ataupun wali ab'ad wali setaraf. Contohnya siapa dia? Pak menakan, sepupu ni dipanggil wali ab'ad. Okey insya-Allah tu tajuk yang lagi akan datang. Itu hikmat mendapat persetujuan janda. Tu tajuk dia. Lepas tu mengahwinkan janda yang masih kecil. Ni tajuk ni agak rare sikit kan. Wali enggan mengahwinkan anak perempuannya, hak ni jadi ikrab. Kan? Wali enggan mengahwinkan anaknya, dia panggil wali adal ni, wali yang enggan. Demikian lagi hukum seterusnya, hukum jika tidak ada wali, apa hukum dia? Insya-Allah tajuk ni lagi akan datang insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah kurang daripada kelemahan kesilapan saya. Kita tangguh. Ada soalan tak? Sebelum kita nak berhenti, ada soalan kok nak tanya? Ada soalan tuan-tuan? Apa dia? Muka surat? Maklumat. Tipu dokumen. Kita kena tengok dia tipu tu atas penipuan apa. Contoh maksud doktor tipu mati tu. Tak boleh Maknanya kalau kata dia menikah juga dengan keadaan ditipu tu, kita dapat trace kemudian dah menikah apa semua. Tu ada satu orang, contohlah mak menakan kan, main buka cerita, ustaz saya ni mak menakan pada nama pengantin perempuan ustaz bagi menikah tu, saya pun hadir dalam majlis tu. Contoh ni bukan contoh betul ni, contoh saya pun hadir tengok ustaz menikahkan apa nama anak menakan saya, nama sekian-sekian, kita pun tengok oleh diri. Okey ada awaknya pasal perempuan, saya nak abang kat ustaz ni ada rahsia yang tersembunyi. Kita apa siapa? Anak menakan saya sebenarnya dia tipu ustaz. Tipu lu ke mana? Tipu masa menikah tu dikata wali ayah dia meninggal. Sedangkan ayah dia ada ustaz. Kita pun dapat tahu. Lepas tu orang tu menikah guna wali apa? Guna wali abang contohnya kan. Pasal benci kat pak tu ambil abang jadi wali. Perkahwinan tu berzina. Kahwin dia tu dengan berwalikan abang tu dia jadi zina. Siapa nak tanggung? Hampa 2 ekor tu dah tanggung. Guna bahasa kasar tu hampa 2 ekor. Pasal apa? Tak pakai otak. Siapa 2 ekor tu? Hak perempuan tu dengan abang tu. Hak lelaki dia tak tahu apa. Nanti lagi dia kan tahu apa. Kalau dia tahu kan dia akan dibungkus sama. Kalau dia tahu lah. Kalau dia tak tahu, makna mereka yang komplot. Siapa yang buat konspirasi tu, siapa dia yang terlibat tu, semua tu esok hampa boleh tahu. Malaikat nak ganyang hampa esok di akhirat kan. Buat memandai-mandai tak boleh. Kalau kita dapat maklumat gitu, kita kena farakkan perkahwinan tu immediately. Intermediate tu pertengahan, silap. Immediately, serta merta kita kena farakkan. Tapi dengan yang nak farak tu siapa dia? Hakim lah, hakim yang akan farakkan. Okey, macam jadi baru ni belah kawasan kau ni tak mau abang belah dah, tapi jadi baru ni
Soalan macam doktor tanya tu ada kaitan lah. Kan? Ni wali dia tipu maklumat. Dia pergi jadi wali sedangkan dia tu tak layak jadi wali. Sebab apa? Anak dia tu lahir dengan anak tidak sah taraf. 7 bulan. Saya cek tengok IC ni. IC pula. Surat beranak anak dengan surat nikah pak ni memang nampak dari segi hukum syarak tu melebihi 6 bulan 2 lahzah. Memang lebih Dari segi hukum syarak, hukum mazhab fiqh kita Syafi'i, kalau melebihi 6 bulan 2 detik, 2 lahzah maksudnya 2 detik, 2 saat. Makna layak untuk diben ataupun dibentikan ataupun kelayakan untuk jadi wali tu ada kelayakan dari sudut hukum syarak kiraan kelahiran tu. Sebab melebihi 6 bulan. Syarat dia kena lebih Kalau border ni bahaya. Saya kira-kira 7 bulan 15 hari. Budak tu lahir. Tahun 96 yang lalu, tahun 96. Nikah di masjid itulah yang berhampiran dengan kita sini tu. Okey? Yang menikah tu Tok Qadi hak menikah tu pun ada lagi lah ni. Kita panggil Tok Qadi tu mai bagi buat kenyataan, dia kata hampa bagi pasal apa dia jadi wali sedangkan dalam surat nikah tu kita dah tulis dah. Menikah mengandung 3 bulan. Saya tak perasan tamat tulisan Jawi tu. Tulisan semua Rumi, hak Jawi tak perasan. Tok Qadi hak bagi menikah tahun 96 tu tulis dah. Menikah mengandung 3 bulan. Siapa dah ni? Depa ada yang menikah. Perempuan tu dah mengandung 3 bulan. Makna dah berzina dah sebelum mengandung. Isi dah ada 3 bulan. Siapa 3 bulan nak nampuk tu? Budak hak yang saya pergi menikah tu lah. Masa tu dia baru lahir lah besar dah. Dia pun nak menikah dah. Kita pun bagi menikah. Saya bagi menikah dalam bilik mesyuarat Jebat Agama. Waktu PKP tu ni. Boleh main 6 orang je hadir kan. Saya bagi menikah. Kita cek semua cantik dah. Ikut hukum syarak semua betul dah. Rupanya dia tipu maklumat. Dia pergi mengaku kata dia itu anak betul. Saya rasa masa mula saya rasa macam agak ragu. 7 bulan lebih ni kata boleh jadi. Logik dia ada lah. Logik pasti ada. Budak lahir umur 7 bulan betul tak? Kalau 6 bulan tu macam tak logik. Tak cukup apa? Tak cukup matang kan. Dia 7 bulan ataupun 8 ataupun 9 kan. Tapi 8 ni jangan-jangan je kalau lahir 8 orang kata tak apa cerdik ataupun mati Orang kata Allah Ta'ala menyuruh saya tak boleh kira kan. Jadi 7 bulan 8 9 7 8 9 tu cantik lah. Maka paling cantik 9 kan. Ni 7 bulan 15 hari. Maknanya 7 bulan setengah. Dia menjadi wali. Dia wakilkan kat saya pula bagi menikah kepada perempuan tu. Dan menikah berapa bulan tu? Nikah bulan 5 bulan 6 bulan 6. Jun, Julai, baru 2 bulan lebih peristiwa ni. Tak bukan lama pun, baru 2 bulan lebih. Kan? Kita dapat kemudian tu daripada pengurusi masjid tu. Dia mesej saya, dia kata ustaz, pernikahan nak ustaz bagi menikah tu saya terlibat sama. Dia kata pasal apa? Abang kata tu. Pasal saya yang sayang borang depa. Awak jadi macam mana? Depa ni menikah guna wali palsu. Pasal apa wali palsu? Pak dia tu bukan wali sebenar. Dia wali yang tidak sah taraf. Maksudnya anak ni lahir sebelum menikah. Anak tu mak dia isteri dia mengandung sebelum nikah. Jadi anak tu lahir dengan usia yang 7 bulan tu kita kira dari segi kebiasaan maka kita kata betul. Sepatutnya kalau dia tu jujur, dia kena main cerita betul-betul ni bukan anak saya yang sah Ustaz, tapi dah dia pun jahil agama sama dan nak tutup cerita tak mau bagi nampak pekung dia main menipu kita. Tapi sepandai-pandai tupai yang melompat akhirnya jatuh ke tanah juga kan. Jadi pengurusi main cerita campur dengan juru nikah Nek Qadi hak bagi menikah dia tahun 96 dulu pun masih hidup lagi. Tok Qadi tu mai pejabat agama, mai buat keterangan, kita tanya, dia kata cerita betul. Saksi hak yang menjadi saksi dalam borang tu pun masih ada. Seorang ada, seorang meninggal dah. Ada kita panggil juga, panggil betul kan, dia kata betul. Kami bagi menikah tapi memang isteri dia mengandung 3 bulan. Kita farakkan perkahwinan. Kita tu siapa? Bukan saya lah, mahkamah. Tapi kita buat surat lah. Kita pejabat agama, kita buat surat untuk endorsement, bawa pergi ke mahkamah untuk farakkan. Nak farak makna buat masa ketika sementara ni hampa kena separate dulu. Tak boleh duduk sekali. Isu macam doktor tanya lebih kurang sama lah. Lebih kurang sama. Makna menipu maklumat. Wali itu sepatutnya ayah, tapi oleh kerana ayah tu ada duduk tak mana pun tak tahu, depa kata mati. Dia manipulate surat nikah ni, surat mati tu kononnya kata wali ni betul-betul mati. Kita percaya atas zahir yang tercatat depan mata kita. Kita nak beritahu benda tu unsur penipuan. Maknanya di situ kena ada juga ke depan esok lah kan. Cerdik pandai depan esok ni. Surat setiap kali surat mati ataupun dokumen-dokumen rasmi ni kena ada hologram ke apa ke contohnya untuk menyatakan ketulinan surat itu, dokumen itu.
ke depan esok lah mungkin tak ada lagi lah mereka mail layout daripada kita tu kita percaya tengok tarikh apa semua mana nampak everything macam okey kita terima kemudian punya mail laporan tu tu kita ambil tindakan yang drastik lah suruh farakkan tak sah lah pasal perkahwinan tak sah pasal wali mujbir duk ada lagi dia tak aman dia tak boleh sama sekali tukang kepada wali akrab wali tuan-puan tak boleh bertukang dengan sesuka hati tak boleh kes wali ni cerita wali bukan benda main-main tuan-puan sebab tu kena kalau tak faham tanya jangan memandai-mandai tu nasihat saya untuk tuan-tuan puan untuk diri saya juga tak faham tanya jangan memandai-mandai sebab benda ni sampai akhirat nak kena dipertanggungjawabkan bukan setakat di dunia saja akhirat pun tak lepas jenuh kita okey wallahu alam insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاء خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعل لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته